Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Ahad 21 Ogos 2022 bersama-sama saya Nur Hazimah Radik. Pusat Bantuan Guaman Wanita Jabatan Hal Ehwal Wanita JEWA Sabah berjaya mengendalikan 46 kes berkaitan dengan kekeluargaan dan penganiayaan dari sudut syariah, sivil dan adat dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Daripada jumlah itu, 40 kes dikendalikan di Kota Kinabalu, 4 kes di Kota Belud dan 2 kes di Sandakan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap lebih ramai rakyat khususnya wanita dapat dibantu menerusi perkhidmatan ini. Dengan program seumpama ini dapat memberi kesedaran kepada mereka yang terlibat seperti contoh untuk mendapatkan bantuan guaman. Jadi dalam program ini mereka boleh mendapat khidmat nasihat. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Jerayawara Jelajah Sabah di Tuaran. Program anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah dan JEWA ini mendapat kerjasama pejabat daerah, kumpulan wang simpanan pekerja, Pertubuhan Keselamatan Sosial serta agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Daerah Tuaran adalah destinasi kelima sejak program ini dilaksana bermula Julai lalu selepas daerah Ranau, Tawau, Lahadatu dan Putatan. Program ini akan diteruskan ke beberapa daerah lain. Kerajaan negeri sentiasa berusaha membantu golongan belia menerusi pelbagai program dan inisiatif yang diperkenalkan kerajaan agar mereka terus maju dan terlibat secara langsung dalam merangsang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi negeri. Usaha itu dapat dilihat menerusi program skim Jaya Usahawan Belia Syahbaz membabitkan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, inisiatif ini merupakan bantuan khusus untuk belia bagi memulihkan perniagaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 selain bantuan memulakan perniagaan. Beliau berucap merasmikan Malam Apresiasi Majlis Belia Sabah MBS di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Elron Angin. Tambah Datuk Haji Ji, kerajaan negeri turut menyediakan platform untuk generasi muda menyuarakan pelbagai idea menerusi Majlis Perundingan Pelajar Sabah. Sementara itu, Presiden MBS Abkari Fawaz Abekan berharap para belia memanfaatkan pelbagai program dan inisiatif yang disediakan kerajaan. Secara keseluruhannya kita memang mengharapkan agar penglibatan daripada belia di peringkat akar umbi dapat bersama-sama dengan kita dan paling penting impak positif yang akan mereka terima sama ada macam saya katakan tadi program Syahbaz akan memberi impak dari segi sosioekonomi dan untuk sukan pula untuk impak kepada gaya hidup sihat mereka. Majlis ini menyaksikan penyampaian 5 kategori anugerah. Antaranya Anugerah Tokoh Belia MBS, Anugerah Ikon Kepimpinan Belia Sabah Lelaki dan Wanita, serta Anugerah Pertubuhan Belia Cemerlang. Polis perlu menyiasat secara terperinci pelaku yang menukar beberapa tempat di Sabah kepada Filipina dalam aplikasi Google Maps baru-baru ini. Perbuatan itu menimbulkan kebimbangan serta mengelirukan masyarakat dan seluruh dunia. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin juga mahu polis mengambil langkah sewajarnya terhadap pelaku terbabit. Pada saya ini satu perbuatan yang tidak baiklah, tidak bertamadun dan tidak bertanggungjawab. Sebab ini memang mendatangkan banyak keraguan kepada masyarakat dan kebimbangan. Dan ini boleh menjerumuskan negeri Sabah ke saya rasa satu situasi yang tidak baik di mana masyarakat luar negara mau pergi Sandakan, di Google-nya sudah Filipina. Baru-baru ini, menerusi aplikasi tersebut, beberapa tempat di Sabah seperti lapangan terbang Sandakan dan Pasar Besar Tawau disusuli dengan nama negara Filipina. Bagaimanapun, semalam didapati aplikasi itu telah menukar semula nama lokasi berkenaan dengan membuang nama Filipina. Terdahulu, Datuk Bung Mokhtar merasmikan program Muhibah dan Mesra Peneroka Suan Lamba dan masyarakat setempat di Kinabatangan. Beliau berharap peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS di Suan Lamba memanfaatkan tanah mereka bersama agensi negeri itu untuk menghasilkan tanaman yang mampu meraih pulangan besar.
Sabah akan mengkomersialkan variti baharu avokado iaitu QAV3 dan buah tarap QTRP1 hasil penyelidikan yang dijalankan di Stesen Pendidikan Pertanian Queen Hill, Tawau sejak 20 tahun lepas. Penghasilan variti itu membawa impak baik kepada perkembangan pertanian negeri termasuk memberi lebih banyak pilihan kepada pengusaha pertanian mempelbagai penghasilan produk tanaman secara komersial dan berkualiti. Pusat ini sudah 65 tahun dan dia telah menghasilkan banyak produk yang boleh dikatakan hasil daripada penyelidikan yang menambahbaikkan tanaman-tanaman di sini. Hasilan daripada pusat penyelidikan ini telah diterjemahkan menjadi tanaman komersial di seluruh Malaysia dan menjadi pemangkin kepada pertanian dan food industry di Sabah. Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan ditemui media selepas merasmikan majlis sambutan ulang tahun Stesen Penyelidikan Pertanian ke-65 di Queen Hill, Tawau. Dalam pada itu, beliau menyarankan pengusaha ladang kelapa sawit di negeri ini menggunakan 10% daripada kawasan ladang mereka untuk aktiviti pertanian dan peternakan berasaskan makanan sekaligus memperkasa rantaian makanan di negeri ini. Ia juga bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber makanan import seperti beras dan daging. Jabatan Pertanian memastikan pengeluaran makanan di seluruh daerah dengan membangunkan 9 kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM dan 6 kawasan mini TKPM baharu seluas 1,438.65 hektar. Turut diperkasa projek pertanian bandar melibatkan 24 daerah dengan 900 peserta di seluruh negeri. Perkembangan semasa COVID-19, angka jangkitan harian direkodkan semalam ialah 262 kes menurun 10 kes berbanding hari sebelumnya. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebuah daerah mencatat kes baharu 3 angka, 6 daerah 2 angka, 14 daerah 1 angka, manakala 6 daerah lagi tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sebanyak 257 kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2, 2 kes kategori 3 dan 3 kes kategori 4. Sistem pelupusan sampah sendiri SPSS antara alternatif mengurangkan pencemaran sampah khususnya di kawasan Bandaran Berjaya, Kota Kinabalu. SPSS diwujudkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK memudahkan penduduk dan pemilik premis perniagaan melupuskan sampah terus ke lori penyedat di BKK mengikut jadual ditetapkan. Pengarah Jabatan Pelupusan Sisa Pepejal di BKK, Leon Zafui berkata, SPSS yang telah dilaksana di Kampung Air Kota Kinabalu sejak 2019 akan diperluas ke seluruh bandaraya Kota Kinabalu. Beliau berharap kewujudan sistem itu juga dapat meningkatkan kerjasama dan tanggungjawab penduduk untuk melupuskan sampah, khususnya sisa domestik, sekaligus menjadikan bandaraya bersih dan berdaya huni. Actually kita punya target adalah setiap kawasan pusat bandar ni semua mengamalkan konsep SPSS ni. So kita akan perluaskan lagi di kawasan bandaran ni dengan harapan konsep ni dapat diterima oleh orang awam dan kita dapat mengurangkan tu risiko kos-kos yang timbul lah. Beliau ditemui RTM semasa sesi dialog bersama pemilik bangunan komersial Bandaran Berjaya di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Dialog hari ini saya kira amat menggalakkan, sangat memberansangkan kerana apa yang kami dengar tadi tidak ada bantahan, cuma sedikit lebih kepada penjelasan dan juga mereka telah memberikan sedikit insight tentang permasalahan yang mereka hadapilah khususnya dari segi tempat data kereta. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan membaik pulih bangunan usia di sembulan Kota Kinabalu. Ia antara langkah awal yang dirancang dalam Pelan Strategik Pembugaran Usia 2022-2024 ke arah menjadikan usia kekal relevan dengan peredaran masa. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sabawi Ahmad berkata bangunan bersejarah berkenaan perlu dipelihara kerana ia menjadi mercu tanda kegemilangan usia. Kita mempunyai bangunan yang sendiri tetapi agak usang
Tapi itu salah satu yang kita bincang hari ini untuk berusaha mengangkat bangunan yang bersejarah itu, karena itulah asas yang kukuh penubuhan usia dengan penubuhan bangunan itu pada tahun 1972. Beliau memberitahu sidang media selepas mesyuarat pertama usia yang dihadiri 28 ahli majlis tertinggi di Kota Kinabalu. Mengulas lanjut pelan strategi pembubaran usia 2022-2024, Datuk Sapawi menjelaskan antara yang difokuskan ialah membina semula imej usia selain mengenal pasti pendekatan dakwah cara baharu seperti penggunaan media digital. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya penyakit TB kepada masyarakat luar bandar, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau mengadakan program jelajah pacuan 4 roda sempena Hari TB Sedunia peringkat zon pedalaman di Kampung Binanun dan pengaraan berakhir Jumaat lalu. Rombongan diketuai Pegawai Perubatan Unit TB dan Kustah Nabawan Dr. Muhammad Abiruddin bersama 36 anggota kesihatan. Para peserta menaiki 14 kenderaan pacuan 4 roda dari Keningau Four-Wheel Driver Adventure dengan kerjasama Persatuan Pencegah Batuk Kering Sabah Sabata Cawangan Keningau. Program ini memberi manfaat kepada penduduk kampung khususnya yang tinggal jauh untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Tinggi-tinggi pangkat dan juga terima kasih khususnya kepada pihak Jabatan Kesihatan kerana memilih kawasan ini khususnya di Nabawan untuk beri pemeriksaan TB dan juga selain daripada itu program-program kebajikan yang mereka akan adakan. Kampung Binanun dan Pengaraan ini adalah kampung yang terletak jauh daripada bandar dan mereka juga mempunyai akses kepada kesihatan yang sukarlah. So kita pilih sempena Hari Merdeka, sempena Hari TB. Terdahulu, Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin menyampaikan anugerah khas sempena sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah peringkat daerah Nabawan di Pusat Komuniti Islam kepada pelajar yang mendapat keputusan terbaik dalam peperiksaan awam dan pendidikan Islam. Syazrul Nizam dinobatkan juara pertandingan akhir Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Sabah 2022 manakala Rafida Asgali memenangi kategori Bintang Saloma. Mereka masing-masing membawa hadiah balik yang wang tunai, piala, sijil penyertaan dan hadiah iringan yang disampaikan Ketua Penolong Pengarah Kejuruteraan TV Cyril Simon. Kedua-dua pemenang akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan pada 14 Oktober depan di Kuching, Sarawak. Saya sangat gembira lah sebab saya tidak sangka boleh menang tahun ini di peringkat Sabah kan. Sebab lagi pun saya dengan tidak sehat ni tonsel kan. Alhamdulillah dapat buat yang terbaik dan menangi di peringkat Sabah. Perasaan saya pada hari ini sangat-sangat bersyukur, gembira, sedih pun ada. Harapan mestilah kan mudah-mudahan kali ini Sabah dapat menjuarai lah di kebangsaan nanti. Sementara Neb Johan dan tempat ketiga bagi Bintang P. Ramlee dimenangi Muhammad Saupi Hassan dan Muhammad Sapri Maidin. Manakala Maizatul Aspa Marzuki dan Roziana Kamis masing-masing tempat kedua dan ketiga bagi kategori Bintang Saloma. Perkembangan dari Sabah berakhir di sini. Saya Nur Hazim Maradik. Salam hormat.